أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap. Liman arada ayyutimar radha'a, iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wajiban bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. La tukallafu nafsun illa wus'aha, tidaklah diberatkan seorang melainkan menurut kemampuannya. La tudarra walidatun biwaladiha, janganlah menjadikan seorang ibu menderita kerana anaknya. Wala mauludun lahu biwaladihi, dan jangan juga menjadikan bapa itu menderita kerana anaknya. Wa 'alal warisi mislu zalik, dan waris juga menanggung kewajipan yang tersebut. Ayat ni bicara pasal ham menyusu, pasal kewajipan menyusu bayi yang baru dilahir. Bicaranya tentang talaq, selepas bicara tentang talaq. Kenapa? Kerana biasanya dalam keadaan perkahwinan seperti biasa, rumah tangga yang aman damai bahagia, tidak timbul masalah menyusu anak. Tak timbul. Masing-masing ibu, bapa, suami isteri bertanggungjawab terhadap bayi kesayangannya ini. Mereka namakannya sebagai cahaya mata. Cahaya mata. Jadi sama-sama sayang. Tapi bagaimana jika dalam keadaan ini ibunya dicerai, keadaan bercerai, timbul masalah. Timbul masalah. Tanya bapak dia mana? Tak tahu mana? Bapak dia. Pasal bapak dia bercerai dengan ibu. Di sini Al-Quranul Karim menyatakan hak kewajipan masing-masing, kerana tidak boleh dibiarkan kepada perasaan kasih sayang lagi. Kerana perasaan kasih sayang ibu bapaknya sudah musnah, sama ada ibu ataupun bapaknya. Hukum Allah wahyu mesti putuskan dalam perkara ini. Tanggungjawab siapa, berapa lama, bagaimana nak beri menyusu, dan semua sekali mesti detail dalam perkara ini. Kerana bayi ini walaupun baru dilahir, dia nyawa dan jadi seorang manusia, dan masa depannya lebih panjang daripada masa depan ibu bapa. Jadi oleh kerana itu bayi ini dilindungi oleh undang-undang Al-Quranul Karim, terutama sekali dalam ayat ini. Katanya wal walidatu yurdi'na auladahunna, dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap. Menyusu ibu, susu dada, susu ibu sangat penting bagi bayi. Sekalipun dia boleh dapat susu lain daripada susu ibu. Boleh dapat di kedai-kedai banyak jual susu. Pasal apa duduk timbul sangat masalah ini? Tidak, susu ibu penting. Susu ibu penting dari sudut kesihatan bayi, dari sudut jiwanya, dan dari sudut kesehatannya, dan dari sudut kesesuaian susu dengan bayi itu susu ibulah. Susu ibu sesuai. Oleh kerana itu Al-Quranul Karim tidak membiarkan bayi yang baru dilahir ini untuk diberi susu selain daripada susu ibu, malah menjadikan kewajipan ibu memberi susu kepada bayi ini. Katanya wal walidatu, dan ibu-ibu. Walidat jamak daripada walidatun. Walidah, Quran dia tidak gunakan ummu.
Dia tidak kata wal ummu wal ummahati yurdi'na, kerana ummu jamaknya ummahat, dia mempunyai makna banyak, makna lain. Ibu, ya, makna ummu juga. Nenek pun ibu juga. Orang Kelantan datuk tu nenek orang kata nenek, dan orang Kelantan kata datuk tu dua-dua sekali. Nenek dia pun ummu juga. Lagi lain-lain pun mak saudara dia pun ummu juga. Dan ummu juga boleh digunakan kepada asas kepada satu perkara. Ummul kitab, ummahatul kutub, ummul fadl, ummahatul fadail. Ini semuanya ummun. Tak mahu semua ummun, tapi mahu ibu yang melahirkannya. Jadi kalau mahu ibu yang melahirkannya, kena kata wal walidatu lah. Wal walidatu khusus kepada ibu yang melahirkan anaknya, jamak kepada walidatun. Wal walidatu, dan ibu-ibu yang melahirkan anak, tapi tak payahlah yang melahirkan anak, ibu-ibu kepada bayi, yurdi'na auladahunna, hendaklah menyusukan anak-anak mereka, anak-anaknya, anak-anak al-walidat. Berapa lama? Haulaini kamilaini, selama 2 tahun genap. 2 tahun genap. Ini tempoh menyusu. Maknanya anak-anak dia mempunyai hak boleh menyusu. Hak boleh menyusu selama 2 tahun. Boleh menyusu ibu. Selepas daripada 2 tahun ini, daripada 2 tahun tak boleh lah. Tak molek sangat. Dah besar dah anak ni. Dia pergi malu dah. Dia pegang mak dia masuk dalam rumah. Misalnya, pasal dia nak menyusu maknya. Dia, tak boleh. Setakat 2 tahun saja. Haulaini 2 tahun saja. Kamilaini 2 tahun genap. 2 tahun tu 2 tahun genap ni maknanya 12, 24 bulan lah. Begitu, 2 tahun genap. Liman arada an yutimma ar-radha'ah, bagi mereka yang ingin menyempurnakan menyusu kepada anaknya. Maknanya tidaklah semestinya genap 2 tahun. Bagi mereka yang ingin memberi genap 2 tahun lah. Tapi jika mereka merasakan 15 bulan cukuplah, 15 bulan cukuplah, tak payah cukup 2 tahun, itu pun terpulanglah kepada kerana persetujuan ibu bapaknya dan keadaan anaknya. Jika anaknya cukup sihat, dia makan serba-serbi misalnya, bolehlah diberi, boleh dilepas susunya selepas daripada beberapa bulan yang difikirkan oleh ibu bapaknya. Tapi susu ibu penting kepada anak-anak itu, terutama sekali untuk bulan-bulan yang pertama. Yurdi'na auladahunna liman arada an yutimma ar-radha'ah, bagi mereka yang ingin menyempurnakan penyusuan itu. Kalau nak sempurnakan 2 tahun, lebih daripada 2 tahun tak boleh. Pasal apa? Bila makin lama, bayi budak ni dia tak mau lepas susu. Sampai ke besar pun, sampai ke tua pun, dia nak menyusu ibu juga. Pasal apa? Sedap rupanya. Sedap banget kali ni, susu ibu ni. Dia malu kat orang pun, dia katanya dia boleh menyusu, bawa masuk dalam rumah, kunci pintu, dia ngemak dia. Macam tu. Jadi kalau begitunya, ibu-ibu bapa 2 tahun saja boleh beri. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'alal mauludi lahu, dan di atas bapa sebab biasanya tidak disebut mauludi lahu, disebutnya al-walid ataupun al-aba, al-abu bapa, jamaknya aba, al-walidu, al-walid bapa. Tapi dalam Quran ini disebutnya pada tempat ni, tempat memberi susu, kewajipan memberi susu kepada anak, disebutnya al-mauludi lahu. Maknanya apa? Maknanya al-maulud anak, lahu baginya. Quran dia kata bapa, dan terhadap anak yang dimiliki baginya. Yang dimiliki baginya. Maknanya apa? Maknanya ayat ni tujuannya untuk menarik sedikit kasih sayang bapa kepada anaknya ini, supaya menganggap bahawa ini hadiah isteri kepadanya. Al-mauludi yang diperanak, siapa dia beranak? Ibunya beranak. Baginya bagi bapaknya, seolah-olah barang ini barang hadiah. Siapa dia hadiah? Ibunya, isterinya hadiah kepadanya, kepada suaminya. Jadi kalau hadiah ni barang hadiah walaupun kecil, mesti diterima dengan penuh penghargaan. Apalagilah hadiah yang besar, anak dihadiahkan kepada bapa. Bapa tak boleh buat main-main dalam hadiah ini. Mesti balik jauh-jauh pun tengok anak dia.
Kalaupun sudah bercerai, lupakanlah krisis yang lama. Anggaplah bahawa walaupun isteri dah bercerai, tapi dia beri hadiah lagi. Begitu. Suku mendalam sebenarnya sentuhan Al-Quranul Karim untuk menarik kasih sayang ibu bapa kepada bayi ini, pada anak. Wa 'alal mauludi lahu, dan menjadi kewajipan kepada bapa. Kita terjemah bapa, tapi kalau terjemah harfiahnya, yang diperanakkan baginya. Diperanakkan baginya bapa. Kewajipan bapa pula, rizquhunna, beri nafkah. Beri nafkah, beri makan. Kepada siapa? Kepada ibu. Wa kiswatuna, beri pakai kepada ibu, bil ma'rufi, menurut cara yang sepatutnya. Nafkah pada ketika ini, nafkah untuk ibu, mesti diberi oleh bapa. Mesti diberi oleh bapa. Sebab apa? Sebab anak dia menyusu, nak dapatkan air susu ni mestilah adalah sumber makanan ibu sehat. Susu pun sehat juga, sebab makanan ibunya baik. Jadi dalam tempoh ini istimewa mesti diberi kepada ibu pada sudut makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya yang lebih selesa. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Mengapa mesti Quran sebut bil ma'ruf? Kerana dalam kes ibu bapa yang sudah cerai, ibu yang sedang menyusukan anak oleh kerana suami dah menceraikannya, dia tuntut berlebihan. Dia tuntut tak patut-patut. Dia tuntut nafkah dalam tempoh ni kena macam ada 500,000. Yang bukan dia 500,000. Tak boleh. Pakaian pula nya 500,000 pula. 1 juta. Mana boleh. Mahu bil ma'ruf, minta padan-padan je lah. Jangan minta lebih-lebih. Tak lebih-lebih, minta RM200 sebulan cukup. Tidaklah nak sabar menurut keadaan orang dan keadaan masa dan tempatnya. Begitu. Bapa pula mestilah diberinya dengan cara ma'ruf. Ibunya boleh meminta dengan cara yang ma'ruf juga. Quran tidak membenarkan kepada ibu bapa ini menentu sendiri berapa kadarnya. Tidak. Quran menentukan kadarnya menurut keadaan semasa. Keadaan semasa berapa? Dalam masa ekonomi meleset, bapaknya tak ada kerja misalnya, jangan minta banyak-banyak dengan dia tak lagi langsung. Minta banyak-banyak dengan dia. Dalam keadaan ibu bapaknya kaya, jangan minta lebih daripada sepatutnya walaupun kaya. Demikianlah Quran adil sebenarnya bila berbicara tentang hak antara dua manusia yang sudah berpisah, yang tidak boleh berfikir dengan ciuman lagi pada ketika mereka berpisah itu. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Tidak boleh diberatkan. La tukallafu nafsun, tidak boleh dibebankan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Berapa dia boleh bayar bapak dia? Berapa dia boleh bayar? Tengok dia ada kerja apa. Kerja dia lumayan pendapatannya, minta lebih sikit. Kalau tak ada kerja, tak nak lepas langsung oleh kerana tak ada kerja, tak payah bayar. Tak boleh. Ini satu kewajipan, ini maruah. Macam mana awak boleh menjadi seorang ketua berkeluarga tiba-tiba tak ada kerja langsung? Bekerjalah untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian berilah caraan tempat tanggungjawab, sebagaimana memenuhi tanggungjawab untuk anak dan kepada ibu yang sedang menyusu pada ketika ini. La tukallafu nafsun, tidak dibebankan. Maknanya dia tidak ada tanggungjawab lebih daripada yang dia mampu. Hukum di sini hukum berdasarkan kepada manusia, berdasarkan kepada kemampuan. Jika seseorang tidak mampu, tidak ada dosa baginya. Tidak ada dosa. Jika dia mampu, kemudian dia tidak memberi, ini dosa. Artinya tidak ada hutang dalam tanggungjawab ini. Tak ada hutang. Tahun ini awak tak boleh bayar sebab tak ada kerja. Kalau gitu berhutang lah. Hutang masih bayar. Tahun depan nanti ada kerja bayar. Tak ada tunggu lagi. Tahun depan itu takdirnya dia kaya. Tak payah bayar hutang. Tak ada hutang. Sebab tahun sudah ni dia tak cukup untuk membayarnya. Dia bayar kata apa yang ada. Pada waktu dia ada, dia tidak payah ganti lagi. Kerana masalah ini masalah semasa. Rezeki juga menurut keadaan. Ada waktunya banyak, ada waktu sedikit, ada waktu miskin, ada waktu kaya. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudarra walidatun biwaladiha. La tudarra walidatun, janganlah pula seorang ibu menderita kerana anaknya. Quran mengingatkan, jangan pula bapa mengambil kesempatan. Oleh kerana ibu ni dia sayang kepada anak dia, tak bayar pun dia beri susu pada anak dia. Dia takkan nak biar anak dia lapar. Bapaknya tinggal lagi. Bayarkan nafkah kepada anak. Tak
tak bayar. Tak bayar. Pasal apa tak bayar? Dia bagilah mak dia ada, takkan mak dia nak pelapar anak dia. Ini Quran bimbang. Quran bimbang dalam perkahwin ini, takut-takut seorang suami yang tidak mempunyai akhlak lalu menggunakan kesayangan ibu itu untuk memudaratkan ibunya. La tudarra walidatun biwaladiha. Janganlah pula memudaratkan ibu dengan sebab anaknya, wala mauludun lahu biwaladihi, dan tidak juga bapa dengan sebab anak dia. Jangan pula dengan sebab anak dia, dengan sebab dah bercerai, tuntut seberapa banyak daripada bapa untuk memelihara anak kecil ini. Tidak. Bapa tidak seharusnya membenarkan dirinya kerana nak jaga anak dia, kerana ibu mencari kesempatan untuk menekankan bapa dalam keadaan ini, keadaan kewajipan menjaga anak kecilnya. Kedua-duanya mesti dijaga dengan seimbang, adil antara satu dengan lain. Wa 'alal warisi mislu zalika, dan di atas waris demikian juga, yakni menanggung kewajipan yang sama pada ketika si bapa tak ada. Fa in arada fisalah, jika mereka dua-duanya suami isteri mahu menghentikan penyusuan fisalah, menghentikan menyusu, antara minhuma wa tasyawur, dengan persetujuan dicapai daripada mereka berdua setelah berunding. Fala junaha alaihima, maka tidak ada salah di atas kedua-duanya. Tidak ada salah di atas kedua-duanya untuk melepas susu. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum, jika kamu mahu anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, fala junaha alaikum, maka tidak ada salahnya juga di atas kamu, idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, jika kamu serahkan kepada mereka upah dengan cara yang patut. Wattaqullaha wa'lamu anna Allah bima ta'maluna basir, dan bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah sentiasa melihat kepada apa yang kamu lakukan. Mulai daripada wa'alal warisi mislu zalik, ini hukum menyatakan ketika bapa tak ada, bapa mati, tinggal ibu sedang hamil, kemudiannya dalam tempoh itu anak dilahirkan, bapa tak ada, siapa yang menanggung nafkah? Ayat sebelum ni menyatakan ibu-ibu yang sudah menyusu hendaklah diberi nafkah, makan, pakai, tempat tinggal yang secukupnya untuk menjaga kepentingan anak dan ibu, dua-duanya juga, dan ibu. Bapa yang menanggungnya. Ketika tidak ada bapa, waris. Wa 'alal warisi, dan di atas waris. Waris siapa? Waris kepada bayi, kepada anak itu. Waris kepada anak kecil, dia yang bertanggungjawab. Orang lain tidak. Undang-undangnya begitu. Waris pada ketiadaan bapa, siapa mengambil alih di tempat bapa itu warisnya yang terdekat. Warisnya yang terdekat iaitulah datuk. Datuk bertanggungjawab terhadapnya. Datuk pun tak ada, bapa saudara. Bapa saudara pun tak ada, siapa lagi selain daripada yang paling dekat yang boleh terima pusaka yang paling dekatnya kepadanya. Undang-undangnya, kaedah dalam fiqh ni dia ada kaedah fiqh, qawaid fiqhiyah namanya. Dia ada usul fiqh, ada kaedah fiqh. Setengah orang ni dia tak pakai kaedah fiqh, dia kaedah lah ke mana-mana pun dia panggilnya siasah syariah. Mana-mana pun siasah syariah dia pakai kaedah. Kaedah lain, usul fiqh lain. Usul fiqh, Quran, hadis, ijma', qiyas, ini usul namanya. Usul lain. Kaedah fiqh lain. Kaedah fiqhnya iaitulah, misalnya salah satu daripada kaedah dipakai di sini, al-kharaj bid-daman. Al-kharaj bid-daman ini kaedah. Al-kharaj bid-daman, cukai kerana ada gaji. Kerana diberi, kerana ada gantiannya. Cukai kerana ada beriannya. Kerana dia ada gaji, maka dia kena cukai. Kerajaan boleh ambil daripada cukai kerana kerajaan bagi gaji. Oleh kerana itu dia kena cukai. Cukai tidak dikena. Makna kaedahnya, cukai tidak dikena di atas orang yang tiada pendapatan padanya. Ada pendapatan. Rugi, kaedah dia juga rugi kerana untung. Rugi kerana untung bagaimana?
bayi ni nasib dianya kalau dia mati, siapa yang terima pusaka? Ditakdirkan dia ada pusaka. Siapa yang terima pusaka dia? Oh, yang terdekat. Bapak dia tak ada, siapa ganti tempat bapak dia? Datuk dia. Datuk dia kena. Datuk dia kena. Kaedahnya ditakdirkan seorang itu kaya, dia mati, siapa terima pusaka dia? Orang ni terima pusaka dia. Orang ni yang terima, yang bertanggungjawab untuk biayai hidupnya. Itu. Ini namanya al-ghurmu bil-ghunmi. Al-ghunmu kekayaan dengan kerugian. Al-ghunmu untung ghanimah, bil-ghurmi kerana kerugiannya. Rugi. Kaedah ni ini takaful ijtimai namanya. Takaful masyarakat, takaful sosial yang sebenarnya dalam Islam sudah wujud. Jika undang-undang ini dipakai, kita tidak mempunyai masalah. Tak ada masalah kemiskinan. Tapi mengapa masalah kemiskinan boleh berlaku? Kerana orang kaya yang menjadi waris kepadanya tidak mengambil tanggungjawab ini. Tak ambil tanggungjawab ini. Kalau tanggungjawab ini diambil oleh orang yang menurut kaedah ini, bila ada orang miskin, cari siapa dia waris dia. Siapa waris? Dia yang bertanggungjawab terhadapnya. Masalah kemiskinan tidak wujud dalam masyarakat. Yakin begitu. Kerana tidak ada seorang miskin mesti ada warisnya yang mempunyai keluasan, yang mempunyai kelapangan, yang ada harta misalnya. Boleh dia yang bertanggungjawab. Kaedah ini perlu dihidupkan semula. Perlu dihidup. Tetapi bila diserahkan kepada satu badan yang tertentu untuk menghapus kemiskinan, dia tak selesai saya rasa. Yang selesainya baliklah pada hukum Allah ini, iaitulah wa 'alal warisi mislu zalik. Di atas waris begitulah juga maknanya tanggungjawab terhadap orang ni dalam masa ketiadaan bapaknya, tanggungjawab terhadap anak, terhadap ibu yang sedang menyusu anak ini, tanggungjawab kepadanya, waris kepada anak itu. Bukan waris kepada si mati. Mungkin waris kepada si mati itu lain. Waris kepada anak yang terdekat. Waris yang terdekat kepadanya. Wa 'alal warisi mislu zalik. Fa in arada fisala. Kalaulah baiklah habis masalah mati, masalah bapa sudah meninggal dunia. Fa in arada fisala, kalaulah suami isteri yang sudah bercerai ini mahu lepas susu. Kerana ibu rasanya dia seorang berkerjaya, nak pergi pejabat susah, balik pukul 6 petang, pergi pukul 7, pukul 8 pagi, nak menyusukan anak, tak boleh. Jadi kalau begitunya bolehlah dalam masa 5-6 bulan, setahun, tapi nak sampai 2 tahun Allah berat. Misalnya, susah. Boleh runding dengan suaminya. Mengapa nak runding dengan suami? Kan susu dia, suaminya beri nafkah. Suaminya duk beri tiap-tiap bulan. Kalau begitu kena runding dengan dia sebagai bapa. Bapa ni bertanggungjawab ni. Runding. Fa in arada fisala antaradin minhuma wa tasyawurin. Antaradin dengan persetujuan daripada keduanya dan setelah bermesyuarat. Bercerai tapi tidak berdendam, kita sebutkan dahulu. Kedua-duanya nak lepas susu. Macam mana anak kita ni, dah besar dah dia ni, kita pun sibuk ni, demo pun sibuk juga. Jadi macam mana? Kalau macam tu, beginilah mesyuarat. Bolehlah, lepaslah. Maknanya bersetuju kedua-duanya. Tidak boleh dapat sebenarnya persetujuan yang baik daripada suami isteri yang bercerai tetapi berdendam. Tak boleh. Islam tidak mengajar macam itu. Islam buka peluang talak, tapi tidak benar sebenarnya berdendam, berkelahi. Fala junaha alaihima, maka tidak ada kesalahan di atas kedua-duanya, di atas suami isteri mahu melepas susu antara keduanya bayinya itu, yakni belum cukup 2 tahun. Ini nak lepas susu belum cukup 2 tahun. Kalau dah cukup 2 tahun kena lepas susu, tak payah mesyuarat. Ini belum cukup 2 tahun, boleh dilepas susu, tapi antara minhuma wa tasyawur. Fala junaha alaihima, maka tidak ada salah di atas kedua-duanya. Yakni mereka boleh menghentikan penyusuan itu dengan persetujuan dicapai oleh mereka semua sesudah berunding. Fala wa in aradtum an tastardi'u auladakum, dan jika kamu mahu antas tardi'u auladakum, untuk mencari ibu susu ufahan kepada anak-anak kamu. Jadi kalaulah suami isteri ini ataupun bapa ke ibu ke nak cari apa? Nak cari ibu susu upahan.
Ibu mereka ada alasan ibunya sakit, ibunya kekeringan air susu, ibunya banyak kerja, ibu berbagai-bagai lagi masalahnya. Jadi kalau begitu macam mana kalau kita cari ibu susu upahan. Ibu susu upahan dalam masyarakat kitanya, orang kata lembu, susu tin. Arab dulu tidak, Arab dulu cari ibu susu upahan ni manusia sungguh. Dia cari di kampung-kampung, khas untuk menyusukan anak. Imam Syafi'i ni mau susu upahan, ibu susu dari ibu susu. Ini pun boleh di dalam Islam, boleh buat begitu. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum. Tidak ada salah bagi kamu jika alasannya sah. Tetapi sebaik-baiknya susu ibu, jika ibu ini boleh menyusukannya, dia sehat dan ada air susu. Jika tidak ada, mereka juga boleh mencari persetujuan, mencari ibu lain, ibu susu. Tastardi'u auladakum fala junaha alaikum. Tidak ada salahnya atas kamu, boleh kamu lakukan demikian. Tapi idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, jika kamu serahkan kepada mereka apa yang kamu patut berikan mereka dengan cara patut, iaitu beri upah dengan cara yang patut. Jangan cari orang di kampung tu mari bagi umur murah sudahlah pasal dia orang kampung. Orang bagi upah murah-murah pun tak apa dia. Orang bandar tak boleh, dia cari mahal. Tak boleh, maulah ma'ruf dengan cara yang patut. Berapa? Ini bukan kecil ini. Beri susu kepada anak, kepada bayi, kepada anak. Dia bukan susunya saja yang diberi, tapi kasih sayangnya, keselamatannya, segala-gala kesihatan, semua sekali. Ini bukan murah harganya. Jadi kalau begitu Quran memperingatkan. Bimbang-bimbang takut ibu bapa ni ambil kesempatan nak bagi harga murah, dia cari yang tak berapa sesuai. Cari di kampung mana-mana misalnya, tak boleh. Mestinya bil ma'ruf. Idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Sekali lagi, kita dengan kaedah yang kita sebutnya dahulu, takwa paling banyak di dalam surah Al-Baqarah ini menyusuli hukum-hukum yang diputuskan. Melalui hukum-hukum yang diputuskan sesama manusia, mahulah asasnya takwa. Mahu asasnya takwa. Jika ada takwa, boleh begini. Boleh berunding walaupun bercerai. Boleh mencari kepentingan anak-anak. Sebenarnya, ibu bapa patut korbankan masalah mereka demi untuk kepentingan anak-anak. Mereka sanggup berkorban walaupun mereka sudah bercerai. Boleh. Tapi asasnya wattaqullah. Takwa kepada Allah. Ada iman boleh. Jika tak ada iman dia kata bukan masalah dia. Bukan masalah dia. Ini masalah bapak dia. Ibunya boleh kata macam tu. Tapi dia nak kata macam tu, tak lepas juga anak duduk dengan dia. Bapak kata tak ada masalah. Tak ada masalah, mak dia ada. Mak dia semua sekalinya. Ini bagi mereka yang tidak ada takwa. Bagi orang yang ada takwa, anak yang pertama. Tetapi jangan pula kerana anak semua sekalinya musnah habis. La tudarra walidatum biwaladiha. Jangan pula ibu menjadi susah kerana anak dia. Tidak boleh. La tudarra walidatum biwaladiha wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ketahuilah sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu lakukan. Kamu putus di dalam mesyuarat, kamu buat kerja, kamu bapak berapa kali sebulan balik tengok anak misalnya, ibunya buat macam mana oleh kerana bapaknya tak ada. Semua sekali ini akan dipertanggungjawabkan dan besok nanti akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu takwa saja yang boleh mengawasi perkara ini, lain-lain tidak. Lain-lain tidak. Sebab apa? Sebab anak ni walaupun orang zaliminya, dia tak dapat berkata-kata lagi, belum dapat mempertahankan diri. Terpulanglah kepada takwa ibu dan bapaknya. Kemudian seterusnya, wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan, Allah Subhanahu wa taala a'lam.